Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Semalam kita bersedih-sedih, tapi hari ni kita boleh menarik nafas lega dan gembira kerana hari ni orang yang telah menjatuhkan hukuman penjara ke atas Datuk Seri Najib sudah gelabah bakal kehilangan jawatan Perdana Menteri. Dan hari ini tuan-tuan, dia sudah jumpa dengan MP-MP daripada Barisan Nasional, menyatakan hasrat dia. Dia jumpa dengan semua MP, menyatakan hasrat dia mahu masuk Muafakat Nasional. Hai ni kaji. Inilah dia jenis manusia tak sedar diri. Bila Presiden UMNO, bila dulu Setiausaha Barisan Nasional jemput kau molek-molek, suruh masuk UMNO, kau cakap macam-macam, UMNO dah porak-peranda, dah nak lingkup, nak buat apa masuk UMNO, kita suruh dia masuk Muafakat Nasional, tuan-tuan, Barua yang telah menjatuhkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib, pada hari dia dipecat 27 hari 28 hari bulan 7 tahun 2015 dia dipecat. 5 tahun selepas tu bila dia jadi Perdana Menteri, dia pilih tarikh yang sama saudara untuk menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib nak membalas dendam. Dan hari ini bila dia tahu MP-MP UMNO mahu menarik diri daripada kerajaan Perikatan Nasional, hari ini tiba-tiba Nikaji menyatakan hasratnya, mahu menyertai Muafakat Nasional. Ni nak tanya sikit kawan-kawan ni, kita nak bagi ke musibat ni masuk Muafakat Nasional? Kalau sebelum ni kita boleh berlapang dada tuan-tuan, kalau sebelum ni kita boleh terima manusia tak sedar diri yang telah khianat UMNO ni untuk memasuki UMNO dan kembali bersama kita. Tetapi lepas apa yang dia buat semalam ke atas Datuk Seri Najib, saya cakap terus terang, saya yakin bukan setakat saya, tetapi seluruh rakyat Malaysia tidak boleh terima manusia durjana ni lagi. Betul tak betul? Tolong komen. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju dia masuk Muafakat Nasional, bersatu masuk Muafakat Nasional, nyatakan. Kita boleh komen berjemaah, ramai-ramai. Tapi saya yakin ramai di antara tuan-tuan semua tak setuju. Betul tak betul? Saya nak beritahu tuan-tuan, bila Muafakat Nasional ni mula-mula nak ditubuhkan tuan-tuan, mula-mula ni kita nak rintih penubuhan Muafakat Nasional ni bukan satu jalan yang mudah. Kalah pilihan raya saudara, kita turun ke jalan raya. Kalah pilihan raya, kita bangkitkan semangat rakyat. Siapa orang yang mengepalai kebangkitan rakyat? UMNO BN daripada dipandang hina, UMNO kemudiannya bersama dengan PAS mewujudkan Muafakat Nasional. Walaupun dalam keadaan kita dipandang hina, kita diherdik, kita dituduh perompak oleh Nikaji ni, kita dituduh penyamun oleh ni Atuk Kerala ni. Tetapi saudara, siapa yang dengan teguh berdiri mempertahankan Muafakat Nasional, mempertahankan Barisan Nasional, memberikan suntikan semangat daripada awal sampailah hari ini kita menang 6 pilihan raya berturut-turut. Siapa dia tuan-tuan? Tidak lain tidak bukan ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Pimpinan UMNO main peranan, pimpinan PAS main peranan, MCA MIC juga memain peranan bersama dengan Makal Sakti daripada PCM, daripada IPF, daripada berbagai parti-parti yang BN friendly, semua memainkan peranan. Apa yang Muhyiddin buat? Ketika itu tuan-tuan, musibat ni bekerjasama dengan DAP.
Inilah bangsat yang telah bekerjasama dengan DAP menyebabkan kita hilang kuasa. Bila kita kembali bersama dengan dia dalam perikatan, kita boleh maaf durjana musibat ni kaji ni, kan? Tetapi tuan-tuan, apa balasan yang dia bagi pada Datuk Seri Najib? Apa balasan dia? Kalau takkan, kau kena ingat ni Muhyiddin, kau ni dapat 112 kursi je. Baru ni 111 lawan dengan PH 109. Tak sedar diri ke bodoh? Use your bloody brain. Tengok apa jadi dengan Datuk Najib. Lepas jatuh hukum, peguam minta supaya diberi peluang mitigation. Tak dibenarkan. Okey, itu hakim punya keputusan. Kita tak boleh pertikai. Tapi yang bangsatnya, saya nak beritahu, bila peguam Datuk Seri Najib meminta stay of execution, meminta supaya Datuk Seri Najib tidak terus kena bayar 210 juta, tidak terus dipenjarakan selama 12 tahun. Tuan-tuan tahu bila mana Tan Sri Shafie Abdullah memohon supaya hukuman ditangguhkan, stay of execution. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Ketika itu DPP telah memohon supaya tidak dibenarkan untuk diikat jamin ataupun tidak dibenarkan untuk ditangguhkan hukuman. Dia nak terus sumbat Datuk Seri Najib ke lokap di penjara Kajang, tuan-tuan, yang telah mereka sediakan untuk Datuk Seri Najib. Saudara, inilah bangsat ni, tiba-tiba bila orang yang boleh menjadi rival kepada dia, orang yang boleh memberi tentangan kepada dia untuk memimpin Muafakat Nasional, sudah dijatuhkan hukuman bersalah, hari ni dia baru nak minta masuk Muafakat Nasional. Aku sabar je lah Muhyiddin. Tapi manusia ni sabar ada limit tau. Manusia sabar ada limit. Kita nak beritahu lah, manusia sabar ada limit. Saya nak beritahu dengan binatang ni yang tak sedar diri ni, kalau tak kerana Najib, kita orang semua tak bagi tau sokong Barua nama Muhyiddin ni menjadi Perdana Menteri tau. Tapi Datuk Seri Najib, walaupun kau pernah khianat dia, sebab engkau bodoh. Sebab apa bodoh? Arul Kandal 8 kali explain dalam mesyuarat kabinet tentang 1MDB. Tapi sebab engkau bodoh, bengap, tak faham-faham pasal 1MDB, engkau dengar cakap atuk puaka tu lebih. Itu sebab engkau terpedaya. Tapi kau kena ingat, walaupun benda-benda bangsat yang kau buat dulu, Datuk Najib ampunkan. Bukan setakat ampun, dia angkat kau pula. Orang yang menentang dia, orang yang kata dia perompak penyamun, dia angkat kau jadi Perdana Menteri. Sedangkan UMNO ada 39 kursi, campur MCA, MIC, kita ada 42 kursi. Ni Haram Jadah ni ada 12 kursi je. 12 kursi ni pun 7 orang je yang sokong dia, 5 orang tak sokong. Sedar diri sikit. Sedar diri sikit. Jangan tak sedar. Tapi apa balasan kau? Apa balasan kau? Kau sumbat dia dalam penjara. Minta maaf lah, saya cuba elak daripada maki. Tapi Haram Jadah ni tuan-tuan, memang tak layak diberikan kata mulia. Namanya anak ulama' tapi penuh hasad dengki. Hari ni baru kau dah bunuh orang yang telah naikkan kembali nama Muafakat Nasional. Kau dah bunuh orang yang telah naikkan balik UMNO. Kau baru nak masuk Muafakat Nasional. Bullshit betul lah. Saya nak beritahu dengan pemimpin UMNO,
Siapa juga yang bersetuju haram jadah ni masuk Muafakat Nasional, saya akan perangi sorang-sorang. Saya tak peduli engkau siapa. Kita akan perangi dan kita akan pastikan pemilihan UMNO, siapa juga yang bekerja sama dengan haram jadah Muhyiddin ni, kita akan benamkan ketika musim pemilihan. MP UMNO, ini masa kita kena keluar. Najib Razak ni ialah bekas Presiden UMNO. Kalau tanpa dia orang melantik engkau ni semua sekali menjadi MP, engkau orang tak jadi MP. Kena ingat tu. Dan bekas Presiden UMNO, ketika kita dalam kerajaan, ketika kita ada 42 kerusi, haram jadah ni buat macam ni pada bekas Presiden kita. Engkau orang nak diam lagi? Nak diam lagi? Potong telur lah. Potong telur. Apa susah sangat? Tarik diri daripada Perikatan Nasional. Lingkup dia orang ni. Hari ni dia gelabah. Sebab apa dia gelabah? Semalam dia dah ada 5 orang daripada Atok. Dia dah ada 9 orang daripada apa ni, Syafiq Hamdal. Dan dia ada lagi 4 orang yang Azmin semburit curi daripada PKR. Tapi kenapa dia gelabah? Dia dah ada 18 ekstra. Sebabnya tuan-tuan, disebabkan apa yang dia buat hari ni. Dia hantar Hamzah Zainuddin untuk buat kerja merampas kerajaan di Sabah. Hari ni Syafiq pun dah tak bersama dengan dia, tuan-tuan. Dan tolak 9, tinggal lagi 9, tuan-tuan. Dan hari ni MP UMNO yang sudah bersedia untuk meninggalkan Perikatan Nasional lebih daripada 9. Bila kau dah nak mampus, baru kau datang jumpa dengan MP-MP mohon nak masuk Perikatan ni Muafakat Nasional. Saya minta tolonglah. Saya ucap terima kasih kepada Tuan Guru Haji Hadi. Kita difahamkan Tuan Guru Haji Hadi amat kesal. Saya difahamkan sebelum keputusan lagi, dia dah kata kita perlu berikan keadilan untuk Datuk Seri Najib. Dan dia juga kata, bukan setakat dia kata kena beri keadilan, dia beritahu jangan sesekali kita pandang lekeh kepada pengaruh Datuk Seri Najib. Tapi Bahalul nama Muhyiddin ni dah memang bengap, tuan-tuan, bodoh, tak boleh guna otak. Dia fikir nafsu nak balas dendam je. Dan kau tengok Haji Hadi sendiri pun boleh fikir. Dia boleh fikir bagaimana King Salman, King Abdullah, di awal 90-an lagi, ketika tu mereka dah mula bagi bantuan dana kepada pembangkang-pembangkang dan NGO untuk memusnahkan kepala-kepala negara Islam. Dan 2011, ketika mula-mula Raja Abdullah memberi bantuan melalui Kementerian Kewangan dan kemudian dibantu oleh kerabat di Raja Saudi Arabia. Ketika itu berlakunya Arab Spring. Kita tengok bagaimana Husni Mubarak dijatuhkan. Kita tengok bagaimana di Libya Muammar Gaddafi dijatuhkan. Di Tunisia, saudara, itu sebab Haji Hadi dia berdiri teguh bersama dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, ini manusia nama Muhyiddin ni memang bangsat, tak boleh nak mengenang budi langsung. Engkau langsung tak boleh fikir, tak boleh fikir kalau tanpa satu undi daripada Najib Razak. Tak payah ceritalah orang yang dekat dengan dia. Tanpa satu undi daripada Najib Razak, engkau tak boleh jadi Perdana Menteri, Bahalul. Ini engkau balas di atas semua perbuatan baik yang Najib buat. Najib dah ampunkan kau. Najib dah ampunkan kau. Kau dah sedar, kau dah tinggalkan Mahathir. Najib bagi peluang kau jadi Perdana Menteri. Ini yang kau buat. Kau balas balik pada Najib. Kau kena ingat, kau dah nak mampus. Tetapi anak-anak kau, aku nak beritahu, anak-anak kau akan hidup lama lagi. Lepas ini, saudara, saya nak beritahu, siapa juga yang akan memerintah, jangan fikir rasuah-rasuah yang dilakukan oleh Vincent Tan akan dibebaskan. Jangan fikir rasuah-rasuah, tak kira lah Bistari Net ke,
biometric system, anak engkau ke, menantu engkau ke, atuk engkau ke, semua akan terbongkar. Kau tengok, kau tengok, engkau boleh tutup diam kes Semburit Azmin Ali, sedangkan pihak polis sudah ada rakaman asal yang dibuat oleh Haziq menggunakan power bank yang ada video. Ini dah diserahkan oleh Haziq ataupun siapa juga kepada pihak polis, ditinggalkan di restoran Rebung, berhadapan dengan Bukit Aman. Tapi sampai sekarang kau tak ambil tindakan pada Azmin Ali. Kes anak Hamzah Zainuddin, kau tak ambil tindakan. Kes Lim Guan Eng ketika engkau Menteri Dalam Negeri, apa jadi? Walaupun sudah dituduh, walaupun 60 saksi sudah dinamakan oleh pihak pendakwaan, 60 saksi, 25 saksi dah dipanggil, 35 saksi belum dipanggil, kes digugurkan, engkau diam, kau tak cakap apa. Tapi kes Datuk Seri Najib, ini kes yang sudah diputuskan. Kes ni tak ada kes, sebab duit yang masuk dalam akaun amanah yang dijaga oleh Nik Faisal, duit tu dimasukkan juga oleh Nik Faisal. Lepas tu Nik Faisal lari. Keterangan Nik Faisal pun kau tak ambil. Keterangan Jolo yang merupakan dalang kepada semua sekali ni, kau tak ambil. Keterangan Joanna ada. Tetapi apa yang transpired? Akhirnya semua orang dah tahu bahawa Jolo mengarahkan Joanna memastikan jangan sampai Najib tahu transaksi akaun. Maknanya yang the main culprit ialah Jolo. Tapi kerana engkau jadi Menteri Dalam Negeri, wahai Bahlul ketika tu, engkau jadi Menteri Dalam Negeri, engkau beritahu dengan IGP ketika itu, supaya jangan bawa balik Jolo. Itu sebab IGP yang dah janji nak bawa balik sebelum hujung tahun, akhirnya kata Jolo sudah jadi muka macam seladang, jalan macam muka macam beruang, jalan macam seladang. We Malaysian are not stupid lah, Muhyiddin.